Baiklah, bertemu kembali dalam fokus minggu depan di mana gelembung pelancongan antarabangsa ataupun inbound bagi projek rintis Pulau Langkawi bakal bermula esok. Di mana pelancong antarabangsa yang berhasrat memanfaatkan gelembung pelancongan antarabangsa itu perlu memenuhi syarat dan mematuhi SOP sebagaimana yang dibentangkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK. Dan projek rintis ini akan dijalankan selama 3 bulan bagi KKM dan MKN menilai keberkesanannya sebelum dilaksanakan di pulau-pulau Peranginan serta kawasan pelancongan yang lain. Dan pelancong antarabangsa yang berhasrat memanfaatkan gelembung tersebut perlu mematuhi syarat yang ditetapkan dari segi peringkat pra-pelepasan, ketibaan, penginapan, pra-pelepasan pulang dan juga pra-pelepasan pulang ke negara asal mereka. Dan difahamkan satu penerbangan antarabangsa telah pun mengesahkan jadualnya untuk mendarat di Pulau Legenda itu. Dan untuk mengulas lanjut berkenaan dengan kesediaan pemain industri serta penyedia perkhidmatan pelancongan di Langkawi, kita bersama dengan Iskandar Maksah yang merupakan pengasas Jetpack Langkawi. Iskandar, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Pertama sekali, selepas kejayaan dari segi di peringkat pelancong tempatan domestik, kini esok kita bakal menyaksikan pelancong antarabangsa akan tiba dan satu penerbangan antarabangsa disahkan jadual penerbangannya untuk mendarat di Langkawi esok. Respon awal lah melihat kepada inisiatif yang dilakukan kerajaan selaku pemain industri pelancongan di Langkawi melihat kepada inisiatif di peringkat antarabangsa ini, Iskandar. First and foremost, selamat datang ke Langkawi kepada semua. And then saya bersiaran langsung daripada Temple 3 and dibawa khas oleh Cuti LGK. You can find us on Instagram. We are very much thankful for the government for allowing us to welcoming foreigners daripada luar negara. Amat-amatlah berterima kasih. Ini adalah respon awal and kita has always been ready, sentiasa bersedia untuk welcoming dengan SOP yang telah diamalkan sewaktu kita welcoming people daripada domestik hinggalah sekarang. Yeah. Ashraf, bila nak ke Langkawi? Bila nak ke Langkawi tu belum tahu lagi. Banyak lagi jadual penuh. Tapi Iskandar, kita bercakap berkenaan dengan pelancongan di peringkat antarabangsa ini. Macam mana Iskandar melihat dari segi kesiapsiagaan mereka yang merupakan pemain industri ini? Kita faham SOP-nya juga agak berbeza berbanding domestik lalu sewaktu pembukaan untuk pelancong domestik. Tetapi bagaimana dari segi kesiapsiagaan pada ketika ini, Iskandar? Dari segi kesiapsiagaan, we have always been ready from the very beginning. Daripada pembukaan Langkawi pada 15 hari bulan September sehinggalah sekarang, kita masih lagi mengekalkan SOP yang diamalkan selama ini. And saya rasa Langkawi is very much safe. And of course, we are always ready bersama pemain-pemain industri untuk terus welcoming, especially for tomorrow. 15 hari bulan kita akan welcome, kalau tak silap saya, satu penerbangan antarabangsa and of course we are ready for that, Ashraf. Ya, Iskandar, antara perkara lain pastinya dari segi kebimbangan kerana kalau kita lihat pada ketika ini kita nampak graf kes harian itu nampaknya ada sedikitlah kita nampak menaik, kes-kesnya bertambah sedikit. Tetapi bagaimana dari segi kebimbangan, apa langkah-langkah yang diambil oleh mereka yang merupakan penggiat pelancongan di Langkawi pada ketika ini, Iskandar? Di Langkawi, from my understanding, apa benda yang saya perhatikan, we are very much concerned when it comes to pengamalan SOP yang ditetapkan. Tiada tempat yang berada pandangan saya. Contoh di Temple 3 sini, we are very, setiap urusan, setiap datang kita mesti kena check in dulu and check the temperature. Yes. And then of course hanya untuk mereka yang ada 2 vaksinasi saja yang dibenarkan untuk perusahaan. Jadi pengamatan saya masih lagi kekal, selamat Langkawi, and again we look forward to welcome all of you. Iskandar, antara perkara lain yang menjadi fokus pada ketika ini adalah berkenaan dengan income, pendapatan mereka yang merupakan penggiat
industri pelancongan di Langkawi, kerana kita faham antara kalau kita sebut berkenaan dengan pelancong antarabangsa ini, mereka merupakan antara yang akan melabur ataupun yang akan spend banyak di Langkawi sebagai contoh dari segi produk pelancongan, package pelancongannya, sebagai mungkin Iskandar boleh share dari segi pengalaman, kerana difahamkan Iskandar juga mengendalikan dari segi Jetpack Langkawi juga banyak berurusan langsung terus dengan mereka yang merupakan pelancong antarabangsa ini, Iskandar. Betul. Betul. Kebanyakan pelancong untuk ke Jetpack Langkawi adalah daripada digital nomad digital yang most of the time will be spending at least 2 to 4 weeks in Langkawi. So diorang ni memerlukan tempat tinggal yang selesa, dan juga package-package pelancongan yang bersesuaian, dan juga fundamentally adalah internet laju, which is why Jetpack Langkawi together with all the other players, hotel operators, the boutique hotel, we are getting ready the back end, ensuring that apa benda fiber internet. In fact, right now, as an example, saya bersiaran secara langsung daripada restoran di Temple Tree, and the fiber itself we have built up on the back end. So it shows that kita sentiasa menambah baiklah untuk memastikan keperluan nomad digital ni dipenuhilah di Langkawi. Ya, selain daripada kita cakap berkenaan dengan long haul stay lah kan untuk pelancong-pelancong antarabangsa ini, bagaimana Iskandar melihat potensi selepas ini? Maksudnya melihat kepada apa lagi yang boleh ditambah baik, kerana Iskandar menyebut berkenaan dengan dari segi jaringan internet itu perlu bagus untuk memastikan mereka yang duduk ataupun yang menetap di Langkawi untuk digital nomad ini spend time, maksudnya waktu yang mereka dan waktu dan juga wang yang mereka laburkan di Langkawi itu berbaloi. Jadi melihat kepada dari segi apa yang perlu ditambah baik, melihat kepada ekosistemnya, dari segi tempat tinggal, bagaimana bentuk penambahbaikan yang perlu dilakukan, Iskandar? Okay, untuk Jetpack Langkawi as a player for digital nomads, what we have been offering, you must understand the dynamic ecosystem of digital nomad ni. Yeah. For example, pelancong daripada Australia dan New Zealand datang kerja pada pukul 5 hingga 6 pagi sebab dia daylight apa benda bergantung dia punya waktu lah, waktu pekerjaan. Yeah. And also the European will come at 2 o'clock or 3 o'clock petang. Bila diorang semua dah enjoy pagi, pergi berenang ke, enjoying the waterfall. And bila waktu malam, which is actually at 9, 10, so these are the time where the American, the South American, the Mexican, Canadian, and all these people yang dia bekerja pada waktu sama ada daylight season right now ataupun yang bekerja waktu malam. Jadi kita berharaplah mungkin penambahbaikan untuk dibenarkan beroperasi melebihi lebih daripada pukul 12 untuk mereka. Kalau tidak, dia datang kerja pukul 8, pukul 9, lepas tu pukul 11 lebih we have to close. Terpaksa nak tutup dah, and then it's quite difficult for these people lah. So these are the limitation. For the Asian Oceania is good, for the European is good, but not good for the Northern American, for the South American yang masih di sama Mexican and Canadian tu. So these are yang market yang kita terlepas lah. As for now. Ya, Iskandar, dari segi booking ataupun sambutan bagaimana? Adakah apabila individu ataupun pelancong-pelancong luar ini, pengembara dari luar negara ini apabila mengetahui bahawa Malaysia telah pun membuka ruang untuk mereka masuk ke Langkawi dengan bersyarat SOP yang boleh saya katakan agak ketat juga yang ditetapkan oleh kerajaan, apa antara respon mereka? Adakah mereka sudah mula untuk membuat tempahan, lihat dari segi package dan sebagainya, Iskandar? At the moment it's very early to see that, tetapi kita ada nampak julat penambahbaikan when it comes to peningkatan terhadap booking. At the same time, I believe that the government, we are also very thankful for dana yang diberikan melalui gamelan yang that allows us to participate in MATA, for example. Of course, that is for domestic. And then for the international travel,
with more effort needed to be ensure that they are aware yang kita ni is fairly safe to enjoy Langkawi. Not only on Langkawi, fairly safe to enjoy the rest of Malaysia, Sabah dan Sarawak. But at the same time, we must ensure that we take care of the SOPs, ensuring that everything is okay and very much safe for that. Iskandar menyebut tadi berkenaan saya nak sentuh sedikitlah berkenaan dengan grant di bawah gamelan itu, dana di bawah gamelan itu. Bagaimana ianya dilihat membantu pemain-pemain industri pelancongan, penyedia perkhidmatan pelancongan di Langkawi pada ketika ini, Iskandar? Right. I give you an example. Japan Langkawi in partnership together dengan Jupiter Holidays in Berhad will be participating for Mata punya exhibition this coming weekend for Mata lah. And then 50% fee, reimbursement fee on under gamelan, ada grant tu adalah amat-amatlah berterima kasih lah for the government. And then these allow as a jadi pembara kepada kami untuk terus go and fighting as sure aware that Langkawi has been mostly badly hit because of this. But then moving forward, we are always ready to find. And you can find, for example, in partnership with Jupiter, and at the same time together dengan banyak butik-butik hotel seperti Temperature, Bonton, La Pari-Pari, and then we have the Dana on board, and we have Elof, and we have Tanjung Ru, and a couple of others who are the Daun at the same time. Whatever they are building it up is to give quality for these up and coming people daripada luar negara untuk datang ke Langkawi and to enjoy what Langkawi has to offer. The finest of Langkawi what we have to offer. Iskandar, melihat kepada inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, bantuan dana dan juga melihat kepada SOP yang ketat ini, bagaimana Iskandar yakin ianya mampu untuk memacu kembali industri pelancongan terutama di Langkawi apabila pelancong asing akan mula masuk esok ini, Iskandar? For now, bila Langkawi dibuka pada 15 bulan, what we have been welcoming adalah, granted that these people work in KL and coming to Langkawi to work, but I'm saying that the similar nature will be entrusted to them for them to believe that, because this group of people, this nomad, they're actually chatter, they berborak antara satu sama lain to ensure. We have been welcoming Norwegian, Swedish, Albanian, Dutch, and French people. To a certain extent, bila Langkawi dah buka and these people are expats in KL and they have nothing but good reviews, good vibes when it comes to whatever the offerings on Langkawi. And then I foresee that this is always the best time for you to enjoy Langkawi, and we are very sure that we are able to cater and also to ensure that the SOPs, again, I've already been saying SOPs from the beginning, been taken care of on that. That's all. Baik, terima kasih Iskandar Matsar, pengasas Jetpack Langkawi, mengulas berkenaan dengan dari segi pembukaan sektor pelancongan bagi pelancong antarabangsa, dan pastinya esok kita akan menyaksikan di mana difahamkan satu penerbangan antarabangsa telah pun mengesahkan pendaratannya ke Langkawi esok. Apa ceritanya? Saya percaya rakan setugas ataupun wakil kami di Kedah akan membawakan perincian lanjut apa yang menarik sepanjang hari esok, di mana pelancong antarabangsa akan mula menjejakkan kaki mereka ke Langkawi. Dan sekian sahaja Fokus Minggu Hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.